What's up guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali dalam segmen Sembang-Sembang Seram bersama Mak Chu Blog. Okey, malam ni aku akan cerita mengenai mewarisi saka. Tak silap ni episod yang ke-7 guys. Okey, aku terus sikit lah masuk ceritanya. Okey, cerita ni ditulis oleh Hakim S. Okey, aku mula cerita je. Kisah ni bermula sewaktu aku berusia 23 tahun. Ketika itu, aku sedang menyambung pelajaran pada peringkat master di sebuah universiti terkemuka di Shah Alam. Sebelum ini, aku tinggal beramai-ramai menyewa sebagai pelajar sarjana muda. Namun, apabila tidak ramai menyambung pelajaran, maka aku pun berpindah ke rumah baru. Dan selalu jugalah keseorangan di dalam bilik. Kadang-kadang aku membuat assignment yang bertimbun-timbun. Ada masanya pula aku suka bermain game. Kawasan yang aku tinggal itu kawasan perumahan yang baru. Mungkin dulu hutan rimba yang ditebang dan dijadikan kawasan perumahan. Itulah orang kata, itu makhluk halus ni suka tengok kita seorang diri. Habiskan masa seorang-seorang, mulalah dia suka dekat kita. Aku pula tanpa mengetahui perkara yang sebenar. Benda ni tak silap aku dah start berdamping dengan aku. Bila dah berdamping, dia seperti sudah bagi satu ilmu dekat aku. Aku tiba-tiba je boleh baca orang. Aku pun jadi pelik lah kan. Aku boleh baca pasal diri dia, family dia ataupun kawan-kawan dia lah. Orang yang aku tak pernah jumpa, bila ada orang suruh aku baca pasal si Polan tu pun aku boleh baca. Lepas tu masalah, aku boleh mengetahui masalah sekarang apa yang terjadi. Lepas tu masalah yang sebelumnya apa yang dia telah lakukan. Lepas tu aku boleh bagi dia menyelesaikan masalah dia. Ilmu ni pula aku guna tanpa berguru. Memang silap besar lah ada ilmu tapi tak ada guru. Setelah giat membaca orang, sampailah suatu ketika ni aku dah tak tahan dah. Aku ke mana-mana aku rasa kelang kabut. Excited makin memuncak. Aku rasa aku macam dibelenggu bayang-bayang hitam. Kemana-mana je aku pergi. Jadi ada suatu pagi tu, aku sebenarnya dalam perjalanan ke kelas. Aku berhenti kereta, cari nombor telefon tempat perubatan Islam yang terdekat. Aku ingat nak cari yang dekat Shah Alam je. Tapi tak buka lagi sebab waktu tu dalam 7 pagi. Yang aku dapat telefon waktu tu ialah pusat perubatan Darul Shifa Bangi. Assalamualaikum. Ini pusat perubatan Darul Shifa Bangi ke? Buka ke sekarang? Waalaikumsalam. Ya, buka ya, jawab seorang ustaz. Saya rasa saya terkena gangguan lah, kataku dalam nada teresak-esak. Ni dah teruk lah ni. Datang sini, mari, kata ustaz tu. Yang aku pelik, macam mana dia tahu aku tengah teruk sangat waktu tu? Aku pun tak tahulah. Aku pun gigihkan diri memandu ke Bangi dari Shah Alam waktu tu. Waktu ke sana aku memang tak ingat sangat sebab rasa diri ni berat sangat. Dan bukan aku saja yang kawal diri aku waktu itu. Faham-faham sajalah. Aku macam sekejap sedar, sekejap tidak waktu memandu tu. Setibanya di sana, memang tak ramai orang. 2-3 giliran lepas tu, aku masuk satu bilik tu jumpa seorang ustaz ni. Dan dia tanya apa masalahnya. Aku ceritalah hal yang sebenar dan dia pun kata, ya memang ada banyak sangat benda dalam badan aku ni. Dia dah beranak pinak, tapi cara dia ubatkan aku tu pun aku tak rasa dia buang. Dia lebih kepada bagi aku relax dan benda-benda dalam badan aku ni daripada menguasai aku. Dia cakap jangan guna lagi ilmu tu.
Selepas keluar dari pusat perubatan tu, aku terasa cerah hati sedikit lah. Dah lama aku tak rasa macam tu. Rasa macam sedih dan aku macam baru ingat Tuhan. Kemudian aku rasa tak berdaya nak pulang ke Shah Alam. Aku singgah ke rumah bapa saudara di Kajang. Sesampai saja di rumah dia, keluar je kereta, aku rasakan angin yang kuat memukul-mukul aku. Tapi aku tahu itu bukannya angin. Dia punya meremang-remang lain macam. Kemudian aku jumpa pakcik dan makcik aku di dalam rumah. Aku menangis terisak-isak ceritakan hal yang sebenar. Tapi makin lama aku duduk dalam rumah tu, makin rasa tak tentu arah. Tiba-tiba nenek aku yang tinggal dengan mereka yang sudah berusia 80-an, sarat nyanyuk pun keluar dari bilik dia. Aku pun macam takut semacam jadinya. Aku rasa dekat rumah tu pun banyak benda-benda nak kacau aku. Dan mungkin ada kaitan dengan nenek aku ni. Makcik aku pun tarik aku keluar rumah. Bila dia keluar rumah, makcik aku pun cerita hal yang sebenar. Dia kata rumah dia tu pun sebenarnya banyak benda. Nenek aku tu pun sebenarnya ada saka. Kenapalah aku tak tahu pasal ni. Dan makcik aku ni pun ada saka juga. Tapi reaksi aku lebih teruk bila dengan nenek aku tadi. Mungkin sebab nenek kandung. Dan makcik aku ni hanyalah anak menantu dia. Dalam hati pun aku macam sudah, aku datang sebab nak berehat. Waktu tu dah petang lepas Zuhur. Makcik aku pun tak beri aku masuk rumah dia lagi. Dia kata, Hakim tunggu luar rumah. Nanti kita pergi jumpa ustaz. Terus kami ke rumah ustaz. Sebelum sampai rumah ustaz, dia berhentikan kereta di tepi jalan. Makcik tunjukkan diri dia yang sebenar dekat aku. Dia kata, nampak tak? Aku dalam hati, ya Rabbi, nampak apa pula ni? Nasib baik aku tak nampak apa-apa. Lepas tu dia tanya dekat aku, ada amalkan apa-apa ayat ke? Aku katakan tidak. Tapi selepas dia korek, aku ada amal satu ayat. Ni sewaktu kecil dari nenek aku yang tadi tu. Sebenarnya waktu kecil aku banyak menghabiskan masa bersama nenek. Dari umur aku 7 tahun sehinggalah umur 12 tahun. Selepas arwah datuk meninggal, aku temankan dia di setiap malam. Nasib baiklah ibu dan ayah buat rumah dekat dengan nenek. Jadi lepas sekolah agama, setiap petang mereka akan hantar aku untuk tidur di rumah nenek. Kami menetap di Johor. Jadi beberapa tahun kebelakangan ini, setelah dia mula nyanyuk teruk, anak nenek yang lelaki tinggal di Kajang ni ambil untuk dijaga. Setiap malam sebelum tidur, nenek suruh amalkan baca ayat kursi 3 kul dan satu ayat Al-Quran yang dipertambahkan isi kandungannya yang merepek di belakangnya dalam bahasa Minangkabau. Nenek aku ni sebenarnya berasal dari Padang Samudra. Maka tidak hairanlah dia mewarisi saka daripada sana. Ayat yang merepek dia ajak aku dari kecil tu rupanya ayat peninding yang dia belajar dan dia turunkan dekat aku. Maka sahlah aku pun ada saka juga sebenarnya. Okey, sampai sahaja di rumah ustaz, cara perbuatan yang dilakukannya lain pula. Di Darushifa pagi tadi, aku kena tangkal saja dan dibaca ayat Ruqyah. Di rumah ustaz ni pula, dia macam nak tarik terus benda tu keluar dari badan aku. Ayat yang sama juga dia cakap. Dalam badan aku ni sebenarnya dah beranak pinak. Yelah, dengan gangguan di rumah baru tadi, kemudian dengan saka yang aku warisi lagi. Yang beranak pinak tu aku tak faham sangat macam mana, tapi aku boleh rasa sewaktu proses nak buang tu terasa banyak yang keluar. Hanya Allah saja yang tahu betapa peritnya sewaktu proses nak buang benda-benda ni dalam badan aku. Sewaktu ditarik keluar oleh ustaz
aku terdengar benda ini menyebut, Hakim, Hakim, jangan. Macam mereka ini tidak mahu berpisah dari badan aku. Aku rasa lama jugalah proses nak buang tu. Tahu-tahu dekat luar dah maghrib. Malangnya ustaz tu tak dapat nak buang semua. Selepas selesai aku habis bersama ustaz tu, aku seperti dalam keadaan yang perit sangat dari segi emosi. Boleh rasa bukan aku kawal diri aku 100%. Aku boleh rasa di bahagian otak aku ni, benda tu kawal separuh otak kiri aku. Seperti sewaktu dikawal, benda itu mencekam-cekam separuh otak aku. Tetapi bila aku baca ayat-ayat Al-Quran, benda tu tidak lagi mencengkam. Ustaz pun kemudian ada cakap, dalam badan aku ni ada jin jahat dan ada jin baik, yakni Islam lah. Lepas tu aku pun balik ke rumah pakcik dan makcik aku. Aku baca ayat-ayat Quran selalu. Makcik aku pun dah telefon ibu dan ayah aku waktu itu, menceritakan perkara yang sebenar. Setelah seharian penat melalui pelbagai sesi perubatan, aku pun tidur di ruang tamu. Mereka dalam keadaan sedih bercampur takut. Malam itu aku terkena histeria. Pertama kalinya aku alami perkara ini. Tak tahulah sebab apa. Mungkin benda tu masuk balik dalam badan aku kot. Mungkin benda lain tengok badan aku sudah ada kekosongan, dia nak masuk juga. Wallahualam, aku pun tak tahu. Aku memang ingat kejadian ni, walaupun sewaktu dia tengah kawal badan aku. Aku waktu tu tengah tidur, tetapi aku boleh nampak benda tu masuk dalam badan aku. Aku seolah-olah tengah berterbangan. Aku sedang berdiri dari luar badan aku ketika itu, dan aku nampak ada sesuatu lembaga hitam dekat atas kepala aku nak melompat ke dalam badan aku. Dia masuk ikut leher, sebab aku boleh rasa dia masuk dari urat leher aku. Sakit. Kemudian aku dah tak berterbangan. Aku terus tersedar. Sedar-sedar aku tengah menjerit-jerit dalam keadaan terbaring. Waktu aku sedar tu pun, keliling aku ialah pakcik, makcik dan sepupu aku yang cuba tenangkan aku. Aku cakap, "Tolong makcik, tolong pakcik." Tapi dalam nada suara yang sangat garau. Bagi mereka yang mengenali aku, suara aku tidak garau langsung. Namun ketika itu sangat garau, dan makcik aku menjawab, "Siapa ni? Suara dah berubah ni. Nak aku tolong kau?" Aku kali ni terasa badan kiri aku seperti dikawal jin jahat. Bahagian kanan pula dikawal dengan jin baik. Aku boleh rasa yang mereka tengah bergaduh di dalam badan aku. Dalam pada masa yang sama, orang sekeliling aku ceritakan waktu ni aku duduk bersila, membebel tak tentu arah, serta mengeluarkan cemuan-cemuan yang tidak berasas dengan suara garau. Kemudian pakcik dan makcik aku suruh membaca ayat-ayat Al-Quran, dan lama kelamaan aku dapat kawal diri aku balik. Sejak peristiwa ini sehinggalah setahun kemudian, aku tidak berhenti-henti pergi berubat dengan bermacam-macam ustaz yang lain. Aku berhenti belajar di Shah Alam dan pulang ke kampung di Johor. Ayah, ibu dan adik aku yang jaga aku pula. Pada awalnya aku rasa sangat takut untuk berhadapan dengan normal baru ini. Setiap malam selalu mimpi yang bukan-bukan, di mana orang kata tanda-tanda dalam mimpi yang aku alami ini memang dari jin-jin yang banyak nak bertuankan aku. Aku selalu mimpi orang nak beri keris, atau mimpi orang nak beri bayi. Mula-mula macam ingat mimpi biasa. Lama kelamaan aku sudah pun kenal pasti mimpi sebegini. Kalau mimpi orang nak beri bukan-bukan ni, janganlah diterima. Tapi dah nama pun mimpi, macam mana nak kawal? Paling seram sebenarnya mimpi bayi, kerana bayi-bayi ini biasanya sangat hodoh dan menyerupai muka orang tuanya. Selain itu,
dikacau dalam mimpi pun selalu juga. Mimpi paling meremang ialah mimpi Pontianak. Dia ikat aku di pokok kelapa. Dia ikat aku guna ular hidup. Terperangkap dalam mimpi pun ada. Ada satu masa ni, di siang hari aku tidur di luar bilik dan bermimpi. Dalam mimpi tu ada makhluk ni nampak macam manusia biasa, tapi besar dan berwarna hijau. Aku seolah-olah terperangkap di dalam mimpi itu. Situasi dalam mimpi tersebut sangat segar dalam pemikiran aku. Aku di dalam sebuah rumah kampung yang lama dan makhluk hijau ini duduk di atas sebuah kerusi. Ketawa mengilai-ngilai sebab aku terperangkap di dalam mimpi itu. Aku merayu-rayu dengan makhluk ini supaya lepaskan aku. Tetapi di dalam rumah itu juga ada perhatikan juga jenis jin atau bunian yang baik-baik. Mereka ramai dan nampak aku kena kacau dengan makhluk hijau ni. Mereka yang aku rasakan baik ini pula, aku tahu mereka baik sebab semua berpakaian menutup aurat, bertudung, berbaju kurung jenis lama. Sewaktu itu jin-jin baik ini berkata antara satu sama yang lain, "Panggil Sarah, panggil Sarah." Sarah ni sebenarnya adik aku. Dia memang ada di rumah sewaktu aku tengah terperangkap di dalam mimpi ini. Jadi dalam mimpi itu, selepas seorang tu suruh panggil Sarah, rupanya dalam realiti yang sebenar, adik aku memang ternampak aku tengah tidur tapi mulut terkumat kamit dan dia kejutkan aku. Jadi aku tak tahulah macam mana komunikasi yang dilakukan oleh jin baik itu tadi supaya adik aku ni tadi boleh ternampak aku tengah tidur waktu mulut sedang berkumat kamit sedangkan dia sedang sibuk membuat kerja rumah. Perkara ini agak meremang kerana di dalam mimpi itu seolah mereka membantu aku untuk keluar daripada mimpi itu. Lama-kelamaan perkara gangguan berunsur pulih. Sekarang umur aku sudah 28 tahun. Aku tahu benda-benda ini ada lagi dalam badan aku. Aku boleh rasakan sewaktu aku menulis cerita ini pun. Aku boleh rasakan dia ada. Dia suka kalau kita beri perhatian dekat dia. Cuma aku ikut nasihat ibu dan ayah untuk buat tak tahu saja tentang makhluk-makhluk ini. Tetapi nak buat tak tahu pun susah juga, terutamanya kalau pergi ke tempat-tempat yang keras atau berborak dengan orang yang ada benda juga dalam badan mereka. Aku boleh rasakan. Cuma tidaklah aku cakap dengan orang-orang aku sedang berbual tu yang ada juga. Dan aku pun tidak menceritakan hal yang kepada orang-orang yang baru aku kenal. Pernah sekali pada hujung tahun lepas, aku ikuti satu persidangan pelancongan di Pulau Pinang. Dan antara inti-pantinya kena melawat kawasan-kawasan bersejarah di sana. Waktu itu pertama kali aku masuk tokong Cina yang tertua di sana. Kami para peserta bersidang dibawa masuk untuk belajar tentang sejarah tempat itu. Masa masuk aku waktu itu dah rasa lain macam, sebab memang kuat terasa dicengkam. Sudah lama aku tak rasa sebegini. Sebab sewaktu itu memang tengah giat di dalam tokong tersebut. Colok dibakar oleh para penganut yang tengah sembah berhala yang berbagai jenis. Seluruh bahagian kiri aku kebas tiba-tiba. Tapi aku cekalkan saja duduk di dalam tokong itu bersama para peserta yang lain untuk terus dengar taklimat. Jadi itulah saja cerita untuk kali ini guys. Okay guys, kalau ada salah dan silap aku mohon maaf ya. Aku nak ucapkan terima kasih yang dah subscribe aku, like, komen tu. Terima kasih banyak. Dan yang belum like, silalah like, komen, subscribe. Jangan lupa juga picit bel tepi tu. Kalau aku upload video baru korang tak ketinggalan. Okay, bye. Assalamualaikum. Kita jumpa next video.